Ketua Pemuda 2017, 2019, dan yang paling terkini di hujung sekali yang berhormat Al-Fadil Ustaz Afnan Hamimi dan seluruh barisan kepimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia, para sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada wajah para pimpinan yang berada di atas ini, ia menggambarkan kepada kita bahawa rantaian perjuangan ini ianya pasti akan berterusan. Walaupun kita mungkin ada sedikit rasa bimbang, selepas daripada ini siapakah yang akan menggantikan dan siapakah yang seterusnya. Akan tetapi seperti mana membenarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang sentiasa zahirina alal haq ini, dia pasti akan ada yang menyambung mata rantai perjuangan ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya ringkaskan. Kena tengok Al-Fadhil Sakmi, tengok saya pun lain macam. Kerana kita ada slot yang lagi penting insya-Allah, sama pentingnya pada jam 12.30. Saya amat mengharapkan sahabat-sahabat yang telah pun berada dalam dewan ini tidak keluar sehinggalah sampai habis slot yang selepas ini. Sesiapa yang keluar daripada ni tanpa uzur syar'i, jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak itu? Kerana selepas ni kita ada tetamu yang sangat-sangat penting, tetamu yang jauh datang, tetamu yang insya-Allah akan memberikan, akan membakar semangat sahabat-sahabat. Maka nak sangat mengharapkan mudah-mudahan kita akan dapat terus berada dalam dewan, dan mana-mana yang berada di luar dewan boleh masuk bagi kita membugar semangat kita meneruskan perjuangan ini insya-Allah. Kita ada 4 panel yang ada pada atas ni, masa pun sekitar sampai 12 suku, kurang daripada sejam. Jadi saya tak pasti nak bagaimana meringkaskan kerana 4 panel termasuk dengan pengurusi pun nampak macam nak jadi panel juga. Jadi saya merekakan kita ada 2 pusingan sahaja. Pusingan yang pertama insya-Allah kita akan minta kepada para panel kita menceritakan dan berbicara berkaitan dengan kita bagaimanakah ataupun apakah cabaran memimpin pada zaman-zaman tersebut. Kerana kita tajuk hari ini iaitu kita memimpin. Maka sudah pasti zaman Fadil Ustaz Din Tontawi ada cabarannya. Zaman Fadil Ustaz Din Abdul ada cabarannya. Zaman Ustaz Khalil juga ada cabarannya. Zaman Suhaizan tak ada. Kerana dia adalah cabaran bagi kita. Zaman Ustaz Afnan, cabaran dengan Madanonnya. Jadi mengambil daripada tema kita memimpin. So kita pergi kepada ahli panel kita yang pertama terlebih dahulu. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Nasruddin Hassan Tantawi. Kalau saya melihat kepada sejarah ini, tahun 2010 tema bagi muktamar Ustaz murnikan perjuangan. Muktamar Pemuda kali ke-51. Muktamar Pemuda kali ke-52 memimpin kebangkitan anak muda. Muktamar Pemuda ke-53 mencorak masa depan. Dan pada tahun 2013 iaitu muktamar ke-54 Infiru. So ada 4 tajuk yang saya sangat yakin tema itu dibuat berdasarkan situasi pada ketika itu. Dipersilakan Fadil Ustaz Din 10 minit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara ataupun moderator forum kita lah pada pagi ini, dan juga rakan-rakan teman-teman daripada panel yang diundang khas, mantan-mantan Ketua Pemuda, yang berhormat Senator Ustaz Abdul, yang berhormat Ustaz Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi, dan yang berhormat Ustaz Afnan Hamimi selaku Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, dan seterusnya pada semualah ahli jawatan kuasa ataupun Esko Dewan Pemuda PAS Malaysia yang hadir pada pagi ini, dan seterusnya pada semua peserta Ijtimak Tarbawi yang ke-10. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan yang saya kira sangat nostalgis untuk kita semua. Dan dia adalah
satu pertemuan tahunan untuk kita terus memugar keupayaan aktiviti dan juga pemahaman kita terhadap amal tarbawi dalam perjuangan yang kita dukung ini. Alhamdulillah. Dan apabila kita kembali kepada persoalan yang dibangkitkan ataupun yang dikemukakan oleh moderator sebentar tadi, berkait dengan cabaran dan pengalaman yang pernah kami alami sewaktu memimpin Dewan Pemuda. Yang pertama, kita faham bahawa setiap tempoh dan period kepimpinan itu dia bukanlah memulakan episod perjuangan dan juga episod kepimpinan. Sebaliknya dia menyambung daripada generasi sebelum. Dan demikian juga dia bukanlah ataupun mereka bukanlah yang menamatkan ataupun mengakhirkan satu-satu tempoh kepimpinan dan juga perjuangan itu dengan berakhirnya zaman ataupun era, kerana dia disambung oleh generasi berikutnya. Begitulah sunnatullah dalam perjuangan. Cuma apabila kita tanya tentang cabaran semasa yang dialami pada peringkat dan juga tempoh tertentu kepimpinan setiap individu itu, maka sudah tentulah dia mempunyai cabaran-cabaran yang berbeza. Mungkin di sana ada yang sama. Sebab cabaran ni ada dua kategori. Satu yang sama daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barangkali sampai ke hari kiamat. Itulah cabaran dia. Sama saja, tekanan, ancaman dan juga halangan yang dihadapkan kepada pejuang-pejuang Islam yang menjadi sunnatullah kepada kita semua. Contoh macam Allah sebut dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi penahanan ataupun penjara lah bahasa kita, ataupun buang daerah, itu adalah merupakan contoh tribulasi, cabaran yang Allah garis dalam Al-Quran. Dan kalau ikut tafsiran para alim ulama mufassirin dalam menafsirkan ayat itu, dia menjelaskan bahawa ini adalah sampel cabaran, tahadiat yang akan dihadapi oleh gerakan Islam dan pejuang-pejuangnya di sepanjang zaman. Boleh katakan hampir samalah. Sama juga dengan ayat lau kana aradan qariba wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syaqqah. Maknanya jauh perjalanan, sukar cabaran yang dihadapi itu adalah merupakan satu daripada tabiat perjuangan sunnatullah yang Allah garis dalam Al-Quran, yang ianya akan dihadapi di sepanjang zaman. Baik, itu yang orang panggil standard lah. Tapi kalau ditanya tentang spesifik PAS, pemuda PAS yang saya pimpin pada era 209 hingga 2013, memang pada waktu itu antara yang saya masih ingat dan segar dalam ingatan saya ini ialah berlakunya konflik dalam menakrif dan mendefinisikan PAS. Apakah PAS itu sebuah parti politik ataupun dia adalah sebuah gerakan Islam. Nah, ini dari sudut cabaran, dari sudut mindset, cabaran dari sudut fikrah. Sehingga kita bincang tentang memurnikan fikrah perjuangan, pemikiran perjuangan itu, kerana kita nak membetulkan sebahagian di kalangan pemimpin pun pada waktu itu yang memberi satu definisi yang tidak tepat terhadap Parti Islam se-Malaysia PAS. Dia menganggap PAS ni parti politik. Sebab kalau saudara ingat masa tu berlaku satu gerakan untuk mencadangkan supaya timbalan presiden boleh dilantik dalam kalangan orang-orang bukan Islam pada waktu itu. Jadi saya antara yang, kami lah pemuda pada waktu itu, antara yang tak bersetuju, bukan kerana kita nak menafikan peranan rakan-rakan non-Muslim, tidak. Tetapi perjawatan sebab mengikut perlembagaan, timbalan presiden akan mengambil tugas presiden sewaktu ketiadaan presiden. Sama ada ketiadaan presiden itu bercuti di luar, ke uzur dan sebagainya, maka timbalan dia yang akan lead gerakan itu. Jadi maka tidaklah munasabah apabila non-Muslim nak pimpin gerakan Islam yang ahlinya rata-rata adalah di kalangan Muslim. Dari sudut perlembagaan, dari sudut orang panggil organisasinya. Jadi kita tak bersetuju di situ. Tetapi dia telah membuat satu gerakan. Dan satu wawancara di Sinar Harian pernah diadakan pada waktu itu
untuk menjelaskan tentang fikrah kenapa perlunya timbalan presiden diambil dalam kalangan orang-orang bukan Islam. Lalu dia buat contoh macam mana gerakan Presiden Mursi yang menyertai parti apa Ustaz yang dia menang kat Mesir tu? Parti Al-Hizbul Hurriyah, Al-Hurriyah wal Adalah. Baik. Jadi parti Hurriyah wal Adalah ni dia kira bukan gerakan Islam, parti politik. Mursi itu adalah daripada Ikhwan Muslimin. Jamaah Islam dia, gerakan Islam dia Ikhwan Muslimin. Tapi dia masuk kepada parti Hurriyah. Parti Hurriyah ni timbalan presiden dia adalah Kristian Kipti. Seorang Kristian Kipti. Jadi dia ambil situ, dia kata kalau parti Hurriyah boleh timbalan presiden di kalangan Kristian Kipti, kenapa tidak PAS, dia kata. Sebab ini adalah untuk kepentingan gerakan massa pada waktu itu. Jadi baru saya faham, maknanya dia menakrifkan PAS sebagai sebuah parti politik, bukan sebuah gerakan Islam. Sebab tu dia compare ataupun dia nak samakan dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di Mesir. Bukan saja parti Hurriyah, ada yang masuk parti Hizbul Amal dan sebagainya untuk wakil-wakil daripada gerakan Islam Ikhwan Muslimin berperanan kerana Ikhwan Muslimin tak boleh bertanding dalam pilihan raya di Mesir. Jadi itulah langkah yang dibuat oleh mereka. Jadi apabila saya perasan di situ, makna ini adalah merupakan salah penafsiran. Jadi menjadi cabaran pemikiran, cabaran fikrah. Sebab kalau kita salah mendefinisikan PAS, artinya perjalanan kita bersama dengan PAS sampai ke akhirnya dia akan jadi salah. Dia macam kita baca kitab lah, macam kita belajar di universiti. Tak kira lah bahagian agama ataupun akademik. Nombor satu sekali kita kena belajar satu perkara ialah membetulkan definisi. Sama ada dari sudut lughatannya, istilahannya, kena betul dulu. Betul definisi itu, barulah daripada awal kitab sampai akhir kitab tu betul cara kita mengaji. Kalau awal-awal lagi definisi dia salah, maka apa yang kita akan belajar tu akan salah. Sama juga dengan perjuangan ini, apabila kita mendefinisikan gerak langkah perjuangan kita dengan titik mula yang salah, maka kita akan bergerak dengan cara yang salah dan tempang. Jadi ternyata benar apabila kita tengok perjalanan itu, dia mula nak mewarnai PAS sebagai parti politik. Maka banyaklah perkara yang dia buat ataupun yang mereka buat. Mereka ni quote and quote pada waktu cabaran saya berdepan dengan lebih daripada 18 orang yang akhirnya pada tahun 2015 mereka tewas dalam muktamar dan keluar daripada parti, menubuhkan Parti Amanah pada waktu itu. Mereka tu sebelum jadi 2015 tu, dia berona dulu 2009 sampai 2013. Betul-betul zaman saya jadi ketua pemuda. Dia berona dulu daripada tahun 2008 tu tak mantap lagi, tapi 2009 tu dia dah mula berani menjenguk wajah. Kemudian 2010, 2011, 2013 itu dia mula declare. Buat wawancara sana, wawancara sini. Lepas tu 2015 tu lah baru mereka berdepan dengan muktamar yang kita buat dia Kuala Selangor, kalau tak silap. Yang akhirnya mereka tewas dan keluar tubuh parti. Baik, dalam tempoh itulah kita ada bersih 2 kali, kalau tak silap. Lepas tu kita ada beberapa gerakan-gerakan gabungan parti-parti termasuk Pakatan Rakyat yang akhirnya meletakkan PAS ni dalam situasi pada mereka mesti hilangkan identiti gerakan Islam sehingga mempertikaikan pelancaran dokumen negara Islam. PAS pernah melancarkan satu dokumen yang dinamakan sebagai dokumen negara Islam. Waktu tu, kalau saya silap boleh betulkan, waktu tu almarhum Datuk Dr. Harundin sebagai Mursyid Am yang turut bersama dengan Tuan Guru Presiden melancarkan dokumen itu. Tetapi dokumen itu mendapat kecaman dalaman yang begitu hebat. Dia tak setuju. Mereka tak setuju mengisytiharkan dokumen negara Islam. Sebab pada dia PAS bukan ejen kepada pembentukan dan pembinaan negara Islam. Hanya sekadar parti politik. Saya nampak di sebalik fikrah yang mereka nak tawarkan itu, yang mereka nak gerakkan itu, ialah kerana mereka nak mematikan PAS sebagai sebuah gerakan Islam, sebaliknya menghidupkan jamaah mereka di belakang yang menjadi pendukung ataupun menjadi platform dalaman bagi mereka sebagai gerakan Islam. Jadi PAS ni sebagai satu tapak platform untuk berpolitik sahaja. Sedangkan kita berbeza. Kita di sinilah kita lahir.
Di sinilah kita membina, di sinilah kita membangun, kita membesar, kita berjuang dan akhirnya kita membentuk pemikiran. Jadi maka kita meletakkan PAS adalah sebuah gerakan Islam yang mana politik itu hanyalah salah satu daripada aktiviti yang kita gerakkan. Lepas tu kita daftarkan PAS ni sebagai sebuah parti politik yang asalnya adalah sebuah jamaah ataupun gerakan Islam. Itulah antara satu cabaran. Masa 10 minit, dia ada 40 cabaran yang saya nak kena sebut. Jadi 10 minit tu satu. Wah, satu baru. Jadi banyaklah cabaran, tapi saya kira mungkin cabaran-cabaran tu dia akan postpone masuk ke zaman generasi selepas daripada saya. Saya rasa lebih kurang sama saja yang akan dihadapi oleh Yang Berhormat Ustaz Muhammad Abdul dan juga Yang Berhormat Ustaz Dr. Muhammad Khalil. Walaupun mungkin gaya tindas ni berbeza, gaya cabarnya berbeza, tetapi item cabaran itu adalah hampir sama untuk memberi tekanan kepada gerakan Islam. Jadi saya lebih kepada cabaran pemikiran, cabaran fikrah pada waktu itu, di samping ada jugalah gerakan sosial, gerakan fahaman sosialis yang masuk melalui Pakatan Rakyat, masuk melalui aktiviti-aktiviti bersih yang kita lakukan. Dan saya masih ingat, saya tutup dengan satu cerita lah. Pernah diadakan satu demonstrasi untuk isu kenaikan harga minyak. Tetapi pada waktu itu demonstrasi dia menggunakan khidmat penari-penari underground ni, kumpulan muzik underground. Sampai bukok seluar, tungging punggung tak petah masa tu. Jadi kebetulan masa tu saya dalam perjalanan ke umrah, singgah di Bangladesh di airport. Saya dapat maklumat dan dia orang tunjuk gambar. Jadi saya terus hubungi Yang Berhormat Ustaz Saudara Kamaruzaman Muhammad pada waktu itu. Beliau yang lead demo tersebut, minta supaya bukan dia lead tim pemuda dalam demonstrasi tersebut. Jadi saya minta supaya kerahkan semua anggota amal kita, lebih kurang dalam hampir 2,000 yang bertugas pada waktu itu, balik semula. Dan apabila kita arahkan anggota amal kita balik, kerana kita tak berkompromi dengan aktiviti-aktiviti yang negatif begitu, walaupun tujuannya adalah untuk demonstrasi bantah kenaikan harga minyak, maka dia mencetus konfrontasi yang begitu dahsyat, yang begitu hebat antara pemuda dengan 18 pemimpin yang kata-katanya adalah AJK PAS Pusat pada waktu itu, di era itu. Itulah pertembungan antara cabaran yang kami hadapi yang menyebabkan alhamdulillah akhirnya sebelum bergerak keluar, kita bawa satu tema tadi, daripada situ pemuda itu bangkit dan kita hadap saja apa cabaran, cuba untuk melemahkan pejuang-pejuang kita dan juga untuk menafikan apa sebenarnya teras perjuangan Islam yang dibawa oleh PAS pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian yang sangat menarik. Saya tertarik berkaitan dengan Ustaz dia sebut tadi ketika mana adalah era kepimpinan Ustaz Dian. Ada lebih kurang 18 orang yang berona tadi Ustaz sebut tadi kan. Cuma tak pasti dah, mungkin ada yang faham berona tu binatang apa dan sebagainya kan. Cumanya mungkin selepas daripada ni pusingan kedua nanti Ustaz mungkin boleh sharekan juga pada kami. Yalah, dia bukan mudah untuk nak mengawal dalam keadaan terpaksa berhadapan dengan 18 orang satu jumlah yang besar itu. Bagaimanakah kaedah Ustaz mengawal mereka itu sehingga kan alhamdulillah kita berjaya, pemuda tu dibawa sampai ke hari ini. Cuma itu kita pergi kepada Yang Berhormat Senator Fadil Ustaz Nik Muhammad Abdul. Sebelum nak sampai ketua pemuda Fadil Ustaz Nik, sebenarnya ada seorang lagi ketua pemuda yang disebutkan nama sebentar tadi. Adakah beliau di antara 18 orang yang berona tadi Ustaz? Okey, tidak mengapa. Zaman Ustaz Nik pada muktamar kali ke-57. Mic ni berona pula ni. Muktamar pada kali ke-57 zaman Fadil Ustaz Nik dengan tajuk bertekad melebar muafakat. Kemudian muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia ke-58 mara menuju cita. Jadi soalan yang sama, cabaran pada ketika mana Yang Berhormat Ustaz Nik Abdul memimpin pemuda. Dipersilakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati pengacara majlis Al-Fadhil Ustaz Hanif, yang berhormat Al-Fadhil Ketua Pemuda PAS Malaysia Al-Fadhil Ustaz Afnan, rakan saya bekas mantan Al-Fadhil yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz, bekas lagi mantan lagi, Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Tantawi, yang berhormat Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi, seterusnya seluruh kepimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia dan sahabat-sahabat yang menyertai program istimewa kita pada hari ini. Minta maaf, anda punya suara rock sikit begini. Secara ringkasnya, rasanya dah sebut pada tahun lepas sikit cerita ni. Cerita cuma boleh tambah sikit. Ana ni ambil daripada Ustaz Din kepimpinan. Selepas ditolak Yang Berhormat Suhaizan yang tidak lagi bersama kita. Kalau untuk memahami dengan mudah, Dewan Pemuda ni sejak daripada zaman Ana dengan Ustaz Din, kita letak hak sebelum Ustaz Din tu zaman almarhum Salahuddin Ayub, Allahumma fillah warhamhu. Ini kira zaman abang lah. Zaman abang. Sebelum dia tu Yang Berhormat Datuk Mak Sabu, Mahfuz Omar. Ini orang lama, abang-abang yang telah pergi. Sebahagiannya istiqamah dengan PAS, sebahagiannya tidak lagi. Jadi bermula daripada zaman Ustaz Din itu adalah zaman ke depan. Sampai hari ini. Apabila Ustaz Al-Fadhil Ustaz Din ambil alih, kita bina dengan cara baru ya, sebagaimana Ustaz Din sebut, dengan perancangan-perancangan yang jauh ke depan. Ustaz Din pegang 2 penggal, dan Nana pada masa itu jadi timbalan ketua pemuda, timbalan Ustaz Din lah. Dan cabaran dia seperti yang disebut tadi. Dan apabila Ustaz Din nak serah pada Ana ganti dia, Ana tarik diri, dan berlakulah pertandingan yang kesudahnya Yang Berhormat Suhaizan menang. Maka terhenti sekejap 2 tahun projek dengan sebab cara berfikir yang berbeza. Itu sebab. Maka walaupun anda dah berhenti, apabila perancangan yang dibina selepas 2009 tu terhenti sekejap, maka anda diminta oleh Ustaz Khalil, kawan-kawan, adik-adik ni untuk masuk kembali. Sebenarnya tak perlu pun pada masa tu anda masuk, sebab anda dah berhenti, dah jadi mantan timbalan ketua pemuda. Tapi oleh kerana Ustaz Khalil dia calon paling utama pada masa dia ni warok sangat. Dia malu ke ayah dia presiden, macam-macam alasan lah masa tu. Dan Ustaz IR Khairi Nizam, Ustaz Fadli ni orang panggil nak lawan Suhaizan ni, dia kata dia baru tumbuh misai, baru tumbuh kumis, tak layak bertanding. Siapa lagi? Ustaz Afnan ni baru gugur gigi susu masa tu. Macam-macam alasan, maka dipaksalah Ana untuk bertanding. So Ana mari balik tanding, tak jadi mantan lah masa tu. Alhamdulillah pada 2015 ni bertanding menang, dan cabaran anaknya dari sudut dalamnya tak banyak cabaran, hanya menyambung apa yang Ustaz Din buat. Dan di belakang anak ni adalah orang-orang yang memang selayaknya untuk memimpin pemuda. Ustaz Khalil, ini yang ada hari ini semuanya yang bersama, yang telah Ustaz Din dan juga Ana tarik dalam Dewan Pemuda PAS Pusat. Dan sebab itulah Ana hanya pegang 2 tahun,
kerana dah belakang ni dah queue nak jadi ketua pemuda. Jadi sebelum sempat mereka tolak anak keluar dulu lah. Pada tahun 17 berhenti. Rupanya memang betul dia queue, dia berbaris betul. Ustaz Khalil 2 tahun, Khairul Nizam 2 tahun, Fadli 2 tahun, Afnan pun 20 tahun. Dia berbaris lagi. Jadi masa anak ni, anak balik kepada apa yang kita rancang awal, yang terhenti anak sebut 2 tahun tu. Kita bina baliklah. Antara yang anak fikir, anak ingat anak buat ialah kita, oleh kerana era perpecahan tu tengah kemuncak lah. Tahun 2015 tu kemuncak. So dalam pemuda pun samalah. Bila Yang Berhormat Suhaizan kalah, maka anak kena tengok ada di antara kepimpinan dalam pemuda ni yang tak sealiran. Anak jumpa dia, anak bercakap. So anak kata kita tukar. Mereka pun setuju. Ada untuk keluar. Sebab masing-masing dah pilih jalan kan. Tak ada balas apa. Mereka ni masing-masing pilih jalan lah. Yang mana nak bersama, yang mana nak keluar, dia keluar masuk Parti PAN. So masa tu antara yang kita kukuh kan ialah pasti kita kukuh balik dengan kepimpinan baru. Semalam ada Ustaz Azam kan. Ustaz Azam pegang. Kemudian yang besar lagi Tentera Merah ni, Amal. Jabatan Amal, kepimpinan lama pilih jalan baru. So kita lantik kepimpinan baru. Dan banyak lagi jabatan-jabatan dan yang kita kukuhkan balik. Dan antara yang kita bina ialah Seriti. Seriti ni dia lama dah sebenarnya dirancang tapi banyak kali tertangguh. So Ana lepaskan button Seriti, alhamdulillah berjalan dengan baik sampai ke hari ni. Sekejap tiba-tiba je lepas Seriti tu tiba-tiba naik Semiti. Maknanya cepatnya lonjakan tu berlaku zaman Ustaz Khalil. Itu semua di antara perkara-perkara yang Ana lakukan dan Ana rasa selesa pada masa tu kerana Ana ambil ni dia dibawa dalam putra tu seperti didukung oleh jadi Ustaz Afnan pun orang tubuh besar saja ni mendukung Ana. So Ana relax masa tu. Suruh mereka buat semua Ana suruh. Tak ada masalah. Dr. Mak ni sekarang dah jadi profesor. Ke atas pada profesor dah sekarang. Bawah sikit. Di bawah-bawah ni semua ni. Dan rasa selepas habis Ustaz Afnan ni, tak tahulah bila dia nak berhenti kan. Bila habis Ustaz Afnan ni, bermula generasi baru. Macam Ustaz Hanif ni, dia bukan generasi Ana. Masa Ana tu dia duduk di bawah, dia baru lepas tahnik orang panggil. So bila Ustaz Afnan ni akan naik generasi baru, generasi tahnik kita panggil. Dan insyaAllah generasi baru ni akan lebih mantap lagi insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cubaan. Ya, generasi tahnik ni memang mic lambat sikit. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Ustaz Ni Omar Abduh, tenang dengan gayanya dan menceritakan. Sahabat nak bangkit daripada zaman, bukanlah zaman kegelapan, tetapi zaman yang penuh dengan konflik ni dia bukan satu benda yang mudah. Dia berlaku juga kalau di kawasan pada ketika itu, sama juga anak ketua muda kawasan. Ketua muda sebelum tu masuk PAN lah. Masuk ke aliran baru, ketua pemuda, ketua penerangan, ketua muslimat, habis sebahagian daripada tu. Jadi nak bangkit balik bukan satu benda yang mudah, tetapi alhamdulillah Yang Berhormat Senator Al-Fadil Ustaz Ni Muhammad Abduh berjaya membawa pemuda ke era sampailah kegemilangannya pada saat ini. Kita terus kepada Yang Berhormat Dr. Ustaz Muhammad Khalil 2017-2019. Ketika 2018 tajuk tema Muktamar 59 pada ketika itu terus mara. Muktamar Dewan Pemuda PAS ke-60 demi Islam. Kongsikan sedikit Ustaz cabaran pada saat itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ustaz Hanif selaku moderator, Yang Berhormat Ustaz Afnan Hamimi,
bin Datuk Tayyib Azamuddin selaku Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, sahabat-sahabat, ahli-ahli panel, mantan-mantan KP, Ustaz Nasaruddin Hassan Tontowi, Yang Berhormat Senator Ustaz Ni Abduh bin Tuan Guru Ni Abdul Aziz dan seterusnya, seluruh saf kepimpinan pemuda seterus dan anak-anak muda yang hadir pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Saya terus pergi kepada poin untuk meringkaskan masa. Saya kira kalau nak bercerita pengalaman semasa menjadi ketua pemuda, lebih banyaknya semasa saya menjadi timbalan ketua pemuda. Selepas Ustaz Din Tontowi berundur, macam yang disebut oleh Ustaz Din tadilah, kita hidup dan kita dapat merasai konflik dalaman yang berlaku dalam jamaah kita pada ketika itu. Kita rancang, akhirnya perancangan kita itu tidak berlaku, di mana perancangan Allah lebih hebat untuk mendidik dan mentarbiah pemuda-pemuda PAS sekalian. Naik Yang Berhormat Suhaizan jadi ketua pemuda, saya jadi timbalan ketua pemuda. Saya masih ingat malam habis muktamar, ahli jawatankuasa pemuda yang dipilih, kalau tak silap saya, 2 orang sahaja daripada kalangan grup ataupun camp yang bermasalah lah. Selebihnya semua yang nak mempertahankan kepimpinan ulama. Kami bermesyuarat malam pertama tak selesai, nak lantik Setiausaha Dewan Pemuda. Seterusnya bermesyuarat lagi malam-malam yang berikutnya, sehinggalah malam yang terakhir sampai pukul 3 pagi mesyuarat. Akhirnya rekah kita, mereka melantiklah kalangan mereka sebagai Setiausaha, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya. Pengarah Pilihan Raya rakan Webi Ustaz Afnan lah. Hulu Langat. Dan apa yang berlaku dalam tempoh tersebut, banyak pengalaman-pengalaman yang mengajar kita lah. Menunjukkan bahawa jemaah kita ni satu jemaah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin kebangkitan Islam sekurang-kurangnya di negara kita. Saya dijemput untuk memberi satu pengisian oleh kedutaan Singapura di Nanyang University. Saya pergi, masa tu dia minta bagi pengisian bahasa Inggeris. Saya kata kena bawa penterjemah. Bawalah penterjemah, saudara Nurul Islam sebagai penterjemah. Saya ingat ke bentang kepada pelajar-pelajar universiti, rupa-rupanya yang hadir dalam 50 orang daripada kalangan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, wartawan-wartawan dan lain-lain lagi. Antara soalan-soalan yang ditanya ialah apa PAS nak bawa jika sekiranya PAS merintah Malaysia. Masa itu tahun 2016. Maknanya mereka dah nampak bahawa PAS ni akan pergi jauh. Bahawa PAS akan berjaya mengatasi rintangan yang berlaku dan akan memimpin umat Islam negara kita. Jadi saya ringkas jawabnya ialah kita akan bawa mengikut sistem yang ada pada hari ini, termasuk hubungan luar dan seumpamanya. Seterusnya, dalam tempoh tersebut juga kita berada dalam keadaan dilema. Ketua pemuda nak bawa parti
ikut hala tuju dia yang hanya melihat PAS sebagai sebuah parti politik, bukan sebagai sebuah gerakan Islam. Kemudian kami berbincang, kita nak mempertahankan apa yang dibawa oleh PAS sejak daripada awal, PAS sebagai sebuah gerakan Islam, tarbiyah, dakwah dan politik. Akhirnya kami bertegas untuk mengadakan program Istimak Tarbawi. Sebab itulah Istimak Tarbawi ini satu program penting yang banyak mendidik pemuda-pemuda PAS. Kami buat di An-Nahdah di Pulau Pinang. Saya rasa satu-satunya Istimak Tarbawi yang ketua pemuda tidak datang. Mari last. Daripada awal, alhamdulillah kita berjaya mengadakannya dengan baik, alhamdulillah. Seterusnya, Ustaz Nik jadi ketua pemuda, saya pun diberikan amanah untuk terus memimpin bersama dengan Ustaz Nik. Dan dalam tempoh tersebut, kita berada dalam tempoh peralihan. Zaman Ustaz Din, berlaku apa yang berlaku. Zaman Ustaz Nik, saya duduk di tengah-tengah. Jadi sudah tentulah dari segi pergolakan yang berlaku itu kesannya masih ada di kalangan ahli-ahli dan penyokong-penyokong PAS. Khususnya bila kita membawa satu hala tuju baru, budaya politik matang dan sejahtera. Dan juga kita memutuskan hubungan dengan DAP. Ahli dan penyokong PAS yang banyak termakan dengan diayah mereka yang berada dalam PAS cuba untuk merosok PAS daripada dalam, tapi tidak berjaya. Kita berdepan dengan suasana yang begitu. Saya masih ingat bila kita berdepan dengan suasana yang begitu dahsyat sebelum mereka keluar daripada PAS. Saya berbincang dengan ayahanda Tok Guru. Saya beritahulah apa yang berlaku. Dia orang ni bincang belakang, rancang belakang, bocor rahsia dalam mesyuarat dan seumpamanya. Tok Guru respon mudah saja. Dia kata, insya-Allah Allah Taala jaga PAS. Itu respon Tok Guru. Dan kita melihat apa yang berlaku, Allah Taala menjaga dan memelihara PAS apabila kita terus mendapat sokongan daripada anak muda. Pergolakan yang berlaku itu memberi kesan yang sangat besar, khususnya dari sudut fikrah pemikiran. Sehingga ada yang berpendapat PAS ni tak boleh menang. Malaikat kena berpakat dengan parti-parti bukan Islam, khususnya DAP. Kalau nak tawang Putrajaya. Sehingga kita mengambil hala tuju, kita bersendirian. Tok Guru kata kita mestilah mengukuhkan penyatuan umat. Dan kita buat banyak program-program dalaman, tamringnya, usrahnya, antara pengisian yang saya masih ingat, yang selalu kita turun, kita beri pengisian kepada ahli-ahli di bawah khususnya pemuda-pemuda, ialah kita perlu beza antara maslahah politik dengan maslahah dakwah. Bila bertembung antara dua maslahah ini, kita mestilah dahulukan maslahah politik. Kerana masalah politik lagi penting. Politik di sinilah politik Islam. Kerana mereka buat alasan, kita mesti bersama dengan Pakatan Rakyat. Kerana untuk masalah dakwah pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli DAP. Kenapa kita putus dengan DAP? Seolah-olah kita meninggalkan masalah dakwah. Saya sebut masa itu, kita perlu rujuk kepada sirah Nabi SAW. Nabi ketika berada di Mekah, masalah masa itu ialah masalah dakwah. Nabi tinggal masalah dakwah, pergi berhijrah ke Madinah. Kerana apa? Kerana masalah politik Islam. Kerana di Madinah mengizinkan kepada Nabi untuk menegakkan negara Islam. Dan kita bila berdepan dengan tahaluf kerjasama dengan orang-orang bukan Islam, kita perlu faham mengikut neraca siasah syariah. Antaranya ialah Islam memimpin. Maka di situlah timbulnya tema demi Islam. Dalam kita berpakat dengan orang kafir, orang bukan Islam, orang Islam mesti memimpin.
Dalam sirah Nabi SAW ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, selalu diambil contoh ini daripada kalangan mereka yang pernah berada dalam PAS. Nabi berperang dengan Abdullah bin Uraiqid untuk tunjuk jalan sehinggalah dapat berhijrah ke Madinah. Ya, betul, kisah itu disebut dalam sirah. Tetapi apa yang berlaku dari sudut siasat syariah, Nabi yang kontrol dia, Nabi yang pimpin dia, Nabi yang arah dia, bukan dia yang arah Nabi. Tapi semasa DAP, kita bersama-sama dalam Pakatan Rakyat, pekat awal tu okey. Akhirnya dia yang nak arah kita. Dia yang nak pimpin kita. Mereka yang duduk dalam PAS masa tu terikut-ikut. Kerana apa? Kerana nampak Putrajaya. Akhirnya, berlakulah apa yang berlaku dan Alhamdulillah proses itu berjalan mengikut apa yang dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di samping usaha-usaha daripada kita semua. Dan sebenarnya dalam tempoh saya berada dalam Dewan Pemuda, banyak pengalaman-pengalaman yang saya belajarlah daripada kekanda-kekanda Ustaz Din Tantawi, Ustaz Ni Abduh dan lain-lain lagi, sehinggalah kita bawa pemuda sampai ke tahap ini dan akan diteruskan lagi oleh kepimpinan yang ada ini dan yang akan datang insya-Allah untuk terus mempertahankan jati diri PAS yang membawa agenda Islam dan menyelamatkan negara kita dengan Islam insya-Allah. Sekian, wallahu a'lam. Yes. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Fadil Ustaz Muhammad Khalil. Kalau kita lihat daripada apa yang diceritakan daripada zaman pembentukan berlakunya permasalahan dari sudut dalaman. Namun setelah ianya berlaku, disusun, direncanakan sebaik yang mungkin. Dan akhirnya sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita khususnya dalam pemuda diberikan kekuatan. Begitu juga dalam PAS sehingga kan zaman selepas daripada Al-Fadil Yang Berhormat Ustaz Khalil, zaman Yang Berhormat Haji Khairil, kita diberikan peluang untuk memerintah. Apabila alhamdulillah mungkin di situ Allah berikan kekuatan kepada PAS dan khususnya kepada pemuda. Begitu juga pada zaman Yang Berhormat Fadil Ustaz Fadli yang mungkin sedang melihat secara live pada saat ini, tetapi saya tak pasti di mana kah beliau pada saat ini, tapi saya sangat yakin dia melihat secara live pada saat ini. Maka terus menjangkau kepada zaman Yang Berhormat Fadil Ustaz Afnan, berhadapan dengan cabaran Madanon yang saya sangat yakin mungkin kalau sahabat-sahabat nak minta beliau mengulangi ucapan-ucapan saya ulang dan sebagainya itu, beliau boleh buat. Dan membawa satu tema, kita memimpin. Silakan Ustaz Afnan, sedikit cabaran pada saat ini, pada ketika ini yang dihadapi oleh Yang Berhormat Ustaz Afnan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz Hanif Jamaluddin, moderator, kekanda mantan Ketua Pemuda Fadil Ustaz Nasruddin Hassan Tontowi. Zaman Ustaz Nasruddin saya dilantik, saya mula masuk dalam Dewan Pemuda PAS Pusat zaman Ustaz Nasruddin Tontowi. Waktu tu baru tumbuh gigi tu lah, baru luruh gigi susu kata Ustaz Anik tadi ni. Waktu tu saya masih lagi menjadi setiausaha Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang, dilantik sebagai Exco Pemuda PAS Pusat, Lajnah Perpaduan Nasional zaman Ustaz Nasruddin Tontowi. Kemudian zaman Ustaz Ni Abduh, zaman Saudara Suhaizan selepas tu, Yang Berhormat Suhaizan, Lajnah Dakwah. Masa tu dapat undi tertinggi dalam muktamar. 2 orang dapat undi tertinggi dalam muktamar, saya dengan Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Jumlah undi 468 undi. Kalau tak silap. Tapi dua-dua kami yang undi tertinggi dalam muktamar ni, Ustaz Syed jadi pengurusi Lajnah Dakwah, saya jadi timbalan pengurusi Lajnah Dakwah. Itu zaman krisis. Pengurusi Lajnah Dakwah PAS Pusat waktu tu Ustaz Nasruddin Tontowi. Jadi akhirnya Ustaz Din kata jom kita buat Serik Dakwah. Masa itulah main basking depan Sogo. Zaman Ustaz Din Tontowi, zaman Ustaz Din ni semua pelik-pelik. Jubah pelik, style pelik, semua pelik zaman Ustaz Din. Istilah-istilah semua, infiru lah apa, semua macam-macam, semua pelik-pelik zaman Ustaz Din. Dia suka kepada istilah-istilah.
Buku yang Ustaz Din Tantowi buat pun episode perjuangan. Episode DE belakang tu, perjuangan. Semua pelik-pelik. Dan Ustaz Din kekal pelik sampai hari ni. Ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Maka berjayalah orang yang pelik. Kemudian zaman Ustaz Ni Abduh sebagai ketua pemuda, saya dilantik sebagai setiausaha. Zaman Ustaz Ni dia macam pilot, autopilot. Pilot ni hanya urus kapal terbang tu masa nak take off. Lepas tu dia serah pada semua kru kapal buat. Itulah macam Ustaz Ni sebut tadi. Sampai Ustaz Ni pun tanya, bulan ni kita ada mesyuarat ke? Ada. Tak apa. Bila mesyuarat kita? Ketua pemuda tanya setiausaha bila mesyuarat kita. Mana waktu tu Ustaz Ni memang dia lepas, dia autopilot bagi kepada kami anak-anak buah ni buat kerja. Jadi mesyuarat pemuda pusat pun begitu juga. Ustaz Ni masuk mesyuarat, mula majlis, haluan pengurusi ni dia akan ambil lah hal politik semasa, update daripada pimpinan di atas macam mana begini. Masuk agenda kedua, Ustaz Ni pun serah kepada SU sepenuhnya sampai habis mesyuarat. Waktu tu ketua pemuda ni menumpukan perhatian kepada handphone dia. Banyak bacaan-bacaan di situ. Sehinggalah berlaku dalam mesyuarat tu, kalau berlaku pertembungan idea yang tak mampu dikawal, baru ketua pemuda Ustaz Ni masuk balik. Beginilah ana buat keputusan. Keputusan ada A. Okey, semua kena patuh. Okey, SU sambung. Gitu ya. Dia mari berubat waktu ada penyakit je. Tu Ustaz Ni. Kemudian pergi ke era yang berhormat Ustaz Khalil, juga masih dilantik sebagai setiausaha. Ustaz Khalil seorang yang agak terperinci, walaupun nampak bersahaja, tapi sebelum setiap kali mesyuarat Ustaz Khalil ni akan tanya. Ustaz Khalil agak terperinci, jadi kami masa tu tak keluar lagi lagu Abuya. Kalau tidak kita sebut dah Abuya Khalil. Yang teliti. Skibidi-bidi ya. Wabi Ustaz Khalil ni dia akan tanya nak mesyuarat apa agenda kita, keputusan mesyuarat yang lepas kita dah laksana setakat mana. Itu akan dibuat oleh Yang Berhormat Ustaz Khalil sebelum mesyuarat dan selepas mesyuarat. Selepas mesyuarat pun dia akan follow up. Kita buat keputusan ni setakat mana dah berjalan. Itu cara kepimpinan masing-masing lah. Kemudian antara Yang Berhormat Ustaz Khalil ni ada Yang Berhormat Haji Khairil. Kalau Wabi Ustaz Khalil ni teliti, Haji Khairil lagi teliti daripada tu. Lebih teliti daripada tu. Itu yang patut layak dipanggil Abuya sebenarnya. Tak maaf lah Wabi Haji Khairil menonton secara online. Kami duk kata kahang ni. Kemudian Wabi Ustaz Fadli Syahri dan sehinggalah kepada era saya sekarang ni. Wabi Haji Khairil dan Wabi Ustaz Fadli Syahri ni mereka memimpin di waktu PAS menjadi sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan. Cabarannya agak berbeza. Di zaman 3 orang kekanda yang ada di depan ni, waktu itu PAS tidak menjadi Kerajaan Persekutuan. Tapi di waktu Wabi Haji Khairil, Wabi Ustaz Fadli Syahri, PAS menjadi sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan. Bahkan mereka juga sebahagian daripada pihak yang menentukan dasar dan polisi kerajaan walaupun dalam tempoh yang sementara. Itu cabaran yang berbeza pada waktu itu. Kembali kepada era kita ini, saat ini kita kembali menjadi pembangkang, tetapi pada era kita ini orang ada sebutlah, orang kata PAS tindakan dia tak berapa cerdik kerana tidak bersama dengan PH sebelum ni lah, PRU ke-15 sebagainya, macam-macam tindakan kita rugi. Tetapi di era ini, di era Tuan Guru, Tan Sri Tuan Guru Ayah Cik memimpin PAS, di era kita inilah PAS mempunyai kursi terbesar di Parlimen Malaysia, jauh mengatasi parti-parti lain, termasuk parti pemerintah yang ada sekarang pun. Kita ada 43 kursi. Ni era ini. Tapi Allah takdirkan walaupun kursi kita banyak, kita menjadi pembangkang. Kita menjadi pembangkang. Tapi kita dapat 4 negeri. Jadi di era ini, era yang cabarannya berbeza dengan cabaran-cabaran sebelum. Saya simpulkan Ustaz ni, cabaran di era sekarang ini ada 2 cabaran yang utama. Pertama, cabaran dalaman. Cabaran dalaman inilah cabaran nak beralih daripada generasi yang baligh, ni generasi yang balik depan ni, kepada generasi kami yang generasi tahnik hari ni. Kalau Ustaz ni sebut kita generasi tahnik, ni generasi yang balik depan ni.
mana generasi abang-abang pada era itu dan generasi seterusnya. Kerana selepas daripada zaman sekarang ini, kalau ke bawah-bawah ni semua generasi-generasi yang baru, kecuali YB Ustaz Hafiz Sabri. Beliau sempat ketika zaman Ustaz Nasruddin Tontowi kalau tak silap. Mana Ustaz Hafiz Sabri? Ada. Dia berjalan daripada belakang. Saya dengan Ustaz ni sambut di atas pentas. Dia dari belakang, dia boleh bersalang dengan semua para peserta apa semua. Dia semua tu strategi politik timbalan Ketua Pemuda. Dia ada strategi yang berbeza sekali sebab cabaran dia berbeza cabaran kita di sini. Allahumma salli ala Muhammad. Cakap apa tadi? Penyambung selepas ni generasi-generasi anak muda yang era undi 18 itu mula digunakan kuasa sepenuhnya untuk memilih, menentukan hala tuju politik. Zaman Ustaz Din, Ustaz Nik, Ustaz Khalil ni, kalau kita jawab reply WhatsApp, kita akan reply dengan ayat penuh. Assalamualaikum. Mari zaman Ustaz Fadli ni dia akan guna short form je. Akum. Akum. Mari zaman kita ni, mari masa ni, kum ya. Salam. Zaman sebelum ni, zaman Ustaz Khalil, S-A-L-A-M, salam. Mari zaman kita ni, S-M. Lepas ni mungkin lam ya. Huruf lam tu sepatah. Bahasa-bahasa yang digunakan itu sudah semakin berbeza. Itu menunjukkan generasi itu dah semakin berbeza cara pendekatan, cara komunikasi. Zaman dulu, abang-abang dulu, bila kita berjumpa dalam mesyuarat ni, mesyuarat pukul 10. Kami semua akan bermalam di Pejabat Agung, Pejabat Pemuda PAS Pusat tu malam sebelum. Zaman Ustaz Din tu, masa tu ada meja pingpong di Pejabat Pemuda PAS Pusat tu. Ustaz Din baling bola pingpong, Ustaz Nik pun main pingpong. Cuma kadang-kadang tu bat pingpong pergi dulu, bola tak pergi lagi. Tu zaman kenangan-kenangan waktu tu. Malam sebelum mesyuarat tu semua duduk tidur bermalam. Jadi berukhuwah, mayang subuh. Kita buat istimak terbawi di situ setiap kali sebelum mesyuarat. Seolah-olah macam istimak terbawi. Ukhuwah waktu tu sangat erat, sangat rapat. Tapi zaman kita ni kita kelang kabut, mari mesyuarat lewat. Lepas tu kalau nak balik awal. Ni pun saat gini lepas habis slow ayat cik ni pakat nak balik ni. Ada duduk bincang, duduk pakat dengan bah, dengan van apa semua. Program tak habis lagi, nak balik dah. Ni tak ada kaitan dengan istimak terbawi. Serta tepat lah istimak terbawi di Sri Lanka. Di mana-mana. Zaman ini zaman orang gaduh, kalau nak cepat, nak pergi sana, pergi sini. Zaman orang kurang dipanggil apa? Daya sensor ni apa? Human sense, common sense. Contoh zaman kami dulu kalau pengurusi mesyuarat cakap minum air habis, batuk. Kita tahu dah abang kita ni kering tekak dan kita nak kena hidang. Kita pun pergi ambil lah air botol mineral, tuang. Dia pun minum. Zaman lah ni kita batuk banyak kali lah. Orang sebelah aku tak peduli lah. Batuk kongkang, orang sebelah tengok. Tak reti. Itu yang berlaku pada semua. Kita lebih sibuk dengan handphone, dengan gadget kita masing-masing. Kita tak peduli kepada persekitaran sekeliling. Apa jadi pada jamaah, apa jadi pada kawan, apa jadi pada kawan kita yang kerap tak hadir mesyuarat. Keluarga di rumah macam mana. Dulu lain. Tapi zaman ni semakin kita banyak memikirkan tentang diri kita sendiri. Itu cabaran lah saat ni. Yang kita kena hadapi. Dan cabaran tu berlaku dalam pemuda PAS dan juga di luar. Termasuk kepada anak muda. Kerana faktor sekeliling. Faktor semasa yang menekan. Selain pada faktor diri sendiri, faktor semasa. Jadi cabarannya lah nak membawa pengalaman abang-abang yang lama ni dalam masa yang sama nak menyesuaikan dengan pendekatan generasi baru, generasi muda dengan persekitarannya ada. Itu yang pertama. Cabaran kedua adalah yang Ustaz ni yang nak disebut dalam waktu yang ringkas ini ialah tentulah cabaran luaran. Kita berdepan dengan Madanon yang 2 kali ganda jahat. PH jahat campur dengan UMNO, BN yang dah ada sejarah kejahatan dia, 47 kes dan macam-macam, bergabung dua-dua ni. Kita berdepan dengan mereka yang bergabung itu. Dan mereka pula diberi kuasa di peringkat persekutuan. Kita juga berdepan dengan suasana ekonomi yang tidak menentu. Rakyat yang semakin tersepit ekonomi. Rakyat menantikan
apa perjuangan yang dibawa oleh pemuda PAS, apa suara-suara yang telah pun kita suarakan, apa idea, apa solusi. Kita banyak mengemukakan solusi di parlimen, tapi ucapan-ucapan solusi itu tak disebar, tak tersebar sebab dia tak menarik. Yang orang duk sebar di parlimen, ucapan bahas di parlimen tu jelutung, tersebar. Bila lawan hulu langat, tersebar lah, viral lah. Sebab dia kontroversi. Tapi banyak aja pimpinan kita di parlimen kita bercakap cadangan solusi-solusi menyelesaikan masalah-masalah negara itu kurang tersebar. Akhirnya dibentuk persepsi ahli parlimen pembangkang ni tak menawarkan penyelesaian kepada rakyat. Sebenarnya kita ada tawaran-tawaran. Kita ada sebut. Itu cabaran. Media massa yang dikontrol kerajaan, yang dikontrol oleh pihak yang berkuasa. Konten kita diturunkan, disekat, live disekat. Contohnya, semalam ada live nak ulas pasal bajet. Siapa dia, kawan-kawan kita yang terlibat live dalam TikTok. Live itu disekat. Nak ulas pasal bajet pun disekat. Zaman kita nak bersuara tapi mulut kita dikunci, ditutup. Kalaulah zaman ini berlaku pada zaman dulu, mereka dah turun berguling ke jalan raya, bersorak, bertempik, mengulang, saya ulang, saya ulang, saya ulang. Sangat jauh berbeza zaman ini ketimbang zaman dahulu, saudara. Saya tak mau sambung lagi panjang. Kemudian juga kita berdepan dengan cabaran terakhir luaran dengan suasana geopolitik dunia yang sangat mencengkam. Merujuk kepada isu Palestin. Dahulu Palestin itu berlaku, isu itu telah pun ada, tapi tidaklah sedahsyat apa yang ada hari ini. Hari ini isytihar saja siapa pemimpin yang akan memimpin Hamas, orang itu akan diburu dan orang itu akan dibunuh sehingga syahid. Mereka menyangka mereka membunuh seorang demi seorang akan mati. Mereka menyangka dengan membunuh Yahya Sinwar mati perjuangan. Mereka menyangka dengan menyebarkan video waktu Yahya Sinwar melempar tongkat ke akun tentera Israel. Mereka menyangka video itu akan melemahkan semangat perjuangan. Tapi sekarang ini jadi fenomena seluruh dunia, fenomena tongkat Sinwar. Ketahuilah wahai Israel, wahai Amerika, wahai sekutu-sekutu Islam di seluruh dunia, lagi kamu membunuh umat Islam, lagi kami akan bangkit melawan. Lagi kamu syahidkan pemimpin-pemimpin, lagi ramai anak muda untuk turun menyediakan diri untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini zaman kita. Tuan-tuan, adik-adik, perempuan, saudara-saudara sekalian, zaman kita kena mempersiapkan diri bukan setakat untuk bertempur dalam negara. Bertempur maksudnya memperjuangkan Islam, mempertahankan hak-hak rakyat. Kita juga kena bertempur di medan peringkat dunia antarabangsa. Sebab itu di sekitar sekeliling tempat istimak tabawi kita pada hari ini dipenuhi bendera-bendera Palestin. Ada orang sebut pula kenapa boleh angkat bendera Palestin tapi tak boleh angkat bendera Cina. Itu tajuk lain. Bendera Cina itu tajuk lain. Bendera Palestin ini isu sejarah, isu umat. Sebab itu juga selepas slot ini selesai, akan ada kawan kita daripada Palestin akan hadir berucap di atas pentas itu sejurus selepas ini. Dia akan hadir tiba pada bila-bila masa. Al-Fadil Dr. Ashraf Iwad, Ketua Pemuda Hamas, akan berucap di atas pentas ini selepas ini, insya-Allah. Di samping kita ada cabaran, kita ada ubat
numberkan dari sudut siri. Saya berfikir perlu disirikan supaya kita dapat lihat kesinambungan aktiviti. Jadi kita ambil daripada apa yang Allah sebut dalam Al-Quranil Karim dalam Fiqh Al-Isti'adad. Wa'du lahum mastata'atum min qawwah. Ini adalah merupakan perintah Allah supaya kita buat persiapan untuk menghadapi musuh, menghadapi cabaran, rintangan yang dihadapkan kepada kita dengan persiapan. Artinya, pemuda mesti senantiasa dalam situasi bersiap siaga menghadapi apapun jua bentuk cabaran yang akan dihadapkan. Lain zaman, mungkin lain bentuk cabaran, tetapi persiapan tak boleh kita abaikan. Kerana kita kena ingat, sebagai penutupnya, musuh tak pernah berhenti. Musuh tak pernah berhenti. Banyak ayat Allah sebut dalam Al-Quran. Antaranya, waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Allah sengaja guna perkataan wadda. Wadda ni maksudnya teramat gemar, terlalu suka. Orang-orang kafir, musuh Islam, dia suka sangat-sangat. Law taghfuluna an aslihatikum. Kalau kamu leka daripada senjata-senjata kamu. Pada waktu itulah mereka akan datang dengan menggunakan satu teknik apa yang Allah sebut fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Mereka akan datang serang kamu dengan serangan yang satu dan akhirnya kamu kalah dan kamu tergadah. So kita kena buat persiapan. Sama juga dengan ayat yang lain-lain dalam Al-Quran yang Allah jelaskan kepada kita bagaimana musuh tak pernah lelak, musuh tak pernah berhenti. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'. Itu adalah antara contoh perkataan yang Allah guna. La yazal ni maknanya siang malam pagi petang tak pernah berhenti. Mereka sentiasa berjaga untuk menghancurkan Islam dan menghalang gerakan Islam. Persoalannya ialah di mana kita sebagai pemuda. Adakah kita nak biarkan cabaran dan tahadiat itu dihadapkan kepada kita tanpa kita bangkit, tanpa kita pertahankan Islam, tanpa kita melakukan sesuatu persiapan untuk menghadapi mereka? Ini persoalan yang anda kena jawab. Dalam perlembagaan parti di bawah tajuk usaha PAS. Di bawah tajuk tujuan kenapa PAS ditubuhkan. Tujuan PAS ditubuhkan. Rojok balik perlembagaan parti di bawah tajuk tujuan PAS ditubuhkan. Sekurang-kurangnya ada 2 poin kat situ. Yang pertama ialah untuk menegakkan Islam dan yang kedua untuk mempertahankan Islam. Saya rasa orang tua kita dulu dia catat perlembagaan ini base kepada apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita adalah khalifah Allah dan khalifah itu telah ditarifkan sebagai iqamatuddin atau hirasatuddin wa siyasatud dunya bih. Tegakkan agama, pertahankan agama dan tadbir dunia berdasarkan kepada agama. Maka itulah anda pemuda-pemuda yang akan menjalankan tanggungjawab ini insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Silakan Yang Berhormat Ustaz Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Masa saya 1.5 minit. 1.5 minit. Saya ambil masa Ustaz Fadli cari 1.5 minit. 3 minit insya-Allah. Yang anda nak sebut secara ringkasnya ialah mengenai kepimpinan. Ada 2 yang Tuhan angkat dalam Quran. Satu para ulama dan yang kedua ialah para mujahidin. Apa beza ulama dengan mujahidin? Mana satu lebih tinggi? Kata ulama, Islam ini dijaga daripada luar dan dalam. Kalau rosak di sempadan, maka musuh luar akan masuk. Hancurlah Islam, umatnya. Kalau rosak daripada dalam, maka tak perlu musuh luar mari. Dia rosak daripada dalam. Maka tentera Allah Ta'ala yang jaga agama ni 2. Pertama, para mujahidin di sempadan. Maka diberi pahala yang banyak untuk mereka. Darjat yang tinggi. Dijaga musuh luar daripada masuk. Adapun di dalam ni, bukan tentera yang jaga. Yang jaga adalah para ulama. Kerana penyakit daripada dalam ni, bukan seperti musuh luar. Penyakit daripada dalam ialah kejahilan. Jahil menyebabkan negara jadi runtuh. Umat jadi runtuh. Maka para ulama ni tugas dia sama dengan para mujahidin. Maka diangkat darjat para ulama. Boleh faham ya? Maknanya kalau orang tanya mana tinggi, dua-dua ni semua tinggi. Dan dalam keadaan tertentu
para ulama ni terus memainkan peranan. Dia boleh terpisah daripada dunia politik. Dia hidup sendiri. Kerana dia ada Quran, dia ada kitab, dia ada sunnah Nabi. Kita parti PAS ni parti politik. Kelebihan politik ialah dia menguruskan dua-dua. Dia menguruskan dua-dua. Sebab itulah Nabi sebut, orang yang paling tinggi darjat ialah Al-Imamul Adil. Imam yang adil. Kenapa? Kerana dia boleh urus dua-dua, dia juga boleh jadi dua-dua. Dia juga mengajar, dia juga boleh. Dia boleh ke Medan. Yahya Sinwar kan. Dia jadi ketua. Dia urus politik. Dia kerana politik zaman ni lah. Sekarang ni perang. Maka dia urus Hamas. Dan dia juga keluar berperang sehingga dia mati syahid. Jadi sahabat-sahabat semua, parti PAS ni adalah sebuah gerakan Islam yang tetapi sifat sebuah gerakan Islam menyediakan kepimpinan. Sifat gerakan Islam ialah menyediakan kepimpinan. Maka setiap kita mesti tersedia untuk memimpin. Bukan berebut jadi pemimpin, kena faham. Bukan berebut jadi wakil ayat, bukan. Tapi kita ni tersedia sebagai pemimpin, dilatih. Bermula daripada rumah. Kita mesti menjadi suami terbaik, isteri terbaik untuk jaga anak. Dalam jemaah, kita mesti melatih diri kita untuk memimpin. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Surah As-Sajdah yang kita baca pagi Jumaat. Kita kena jadi pemimpin dengan sebab. Dan nak jadi pemimpin ni dua ya. Allah Ta'ala sebut. Kena sabar. Kena sabar menghadapi segala cabaran. Dan kena yakin dengan ayat-ayat Allah. Yakin dengan agama. Dan yakin ni tak boleh diperolehi dengan saja aku yakin. Tak. Dia yakin ni diperolehi dengan ilmu. Belajar. Sehingga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keyakinan di dalam iman kita menjadi teguh insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya dimaklumkan tetamu khas kita telah pun sampai. Jadi silakan Dr. Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Moderator, ahli-ahli panel. Saya ringkaskan rumusan daripada program ataupun forum kita pada hari ini. Kita berada di persimpangan yang sangat penting dalam sejarah umat Islam pada sekarang ini, khususnya zaman selepas daripada kejatuhan kerajaan Islam Osmaniyah 1924. Sekarang 2024 cukup 100 tahun. Dengan peristiwa yang sedang kita saksikan di Palestin pada hari ini, maka sudah tentulah kita perlu mempersiapkan diri kita ke arah cabaran-cabaran yang akan kita hadapi dalam tempoh yang terdekat dan dalam jangka masa panjang. Kita sangat beruntung. Kita di Malaysia, kita ada jemaah Islam namanya PAS. Dan pemuda-pemuda sekalian mestilah terus intimak dan istiqamah dalam jemaah Islam ini. Kita berada di atas wadah yang betul dan tepat. Khususnya di zaman tidak ada Nabi dan Rasul. Zaman yang penuh dengan ujian dan cabaran. Zaman kami dulu tak ada teknologi AI. Saya tak boleh nak bayang kalau zaman Ustaz Din Tontowi jadi KP, masa tu ada AI. Ustaz Din ni seorang yang kreatif. Untuk zaman tu tak ada AI. Zaman Ustaz Afnan ada AI. Pokoknya ialah cabaran-cabaran yang kita hadapi ini kita mesti berada dalam jemaah Islam untuk menyelamatkan diri daripada zaman fitnah yang sangat dahsyat. Dan sangat tepat kita berada dalam jemaah PAS. Saya akhirkan ucapan ini dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis ini, bila banyaknya zaman fitnah, Nabi kata, alaikum bis-sawadil a'zam. Hendaklah kamu bersama-sama dengan awan yang paling besar.
ulama menafsirkan awan yang paling besar di sini apa dia. Ada yang kata kumpulan Islam yang paling ramai ahli pengikutnya, yang paling banyak pengaruhnya. Tetapi penafsiran yang paling tepat ialah di zaman banyaknya fitnah, banyaknya ujian, mestilah bersama dengan jemaah dan kumpulan Islam yang paling ramai ulama di dalam. Kerana ulama tidak akan berkumpul dalam perkara kebatilan sekali-kali. Alhamdulillah kita dalam PAS, kalau kita compare dengan jemaah kumpulan dan parti lain, dalam PAS lah paling ramai ulama. Bahkan kita menginstitusikan ulama. Ada Dewan Ulama, ada Majlis Syura Ulama untuk kita membuat keputusan-keputusan penting, khususnya dari sudut hala tuju politik yang akan kita bawa. InsyaAllah kita terus mara dan sangat tepat tema pemuda pada tahun ini, kita memimpin, insya-Allah zaman ini zaman Islam memimpin. Sekian. Takbir. Silakan Yang Berhormat Ustaz Afnan. Masih saya paling ringkas. Kalau kita ada pengalaman hantar anak ke asrama, ayah dengan mak, ketua anak, sepanjang perjalanan daripada rumah nak ke asrama tu saat ni, mak ni pesan macam-macam. Jangan ponteng sekolah, bangun awal, kelas jangan tinggal, duduk depan, catat, hafal tu, buat macam-macam. Mak ni pesan daripada awal. Pengalaman tu Ustaz? Pengalaman peribadi. Dan juga pengalaman kebanyakan orang yang ada anak-anak lah. Mak ni pesan macam-macam. Jadi sepanjang perjalanan daripada rumah ke asrama tu tak payah buka radio, tak payah pasang lagu. Cukup dengan suara mak lah. Sampai di asrama depan sekolah tu, nak turun ni, nak masuk asrama, mak tanya, tu abah nak pesan apa? Anak pun duduk tunggu nak dengar nak apa dia abah nak pesan ni. Abah pesan mudah ya. Ikut semua yang mak cakap. Jadi saya pun nak cakap benda yang sama, pesanan saya ikut semua yang abang-abang ni sebut. Wallahu a'lam. Okey, kita anda nak sambung pun tak tahu pun. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh ketua-ketua pemuda. Kalau sahabat lihat, setiap mereka ini mempunyai identiti mereka tersendiri. Dan ulasan mereka di hujung tadi pun menggambarkan identiti mereka, menunjukkan bahawa walaupun kita mempunyai pelbagai latar belakang, cara, kaedah dan sebagainya atas satu fikrah, inilah insya-Allah jemaah ini akan kekal baik, kekal istiqamah sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Takbir. Anda menyerahkan terus majlis kepada pengerusi umum, silakan.